Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dengan segmen esensi. 2 juta rakyat telah terima manfaat jualan rahmah setakat ini. Timbalan Menteri KPDN berkata ia membabitkan nilai jualan 50 juta ringgit. Angka itu dijangka terus bertambah susulan peningkatan jualan rahmah sebanyak 2 kali sebulan di setiap DUN. Pakej ramah jalur lebar tetap Alo menawarkan harga langganan RM69 untuk tempoh kontrak 2 tahun. Menteri KKD berkata pakej berkenaan menyediakan perkhidmatan internet dengan data tanpa had. Ia melibatkan penjimatan RM30 sebulan berbanding pakej semasa yang ditawarkan syarikat berkenaan iaitu RM99. Perkhidmatan internet satelit Starlink lebih kompetitif dari segi kos menerusi aplikasi Broadband Wireless Access BWA yang menggunakan teknologi satelit. Ini mengambil kira kemampuan capaian internet yang lebih pantas serta meluas bagi kegunaan komuniti pinggir bandar. Teknologi itu mampu digunakan hampir 100 peranti dalam satu masa. Ia boleh mempercepatkan kesalingan hubungan bagi 3% kawasan berpenduduk di seluruh negara yang tidak mempunyai capaian internet. Peruntukan RM49.14 juta diluluskan kepada 113 PBT bagi membina dan menaik taraf 3,173 kios dilengkapi panel solar di seluruh negara. Menteri KBKT berkata 100 unit kios telah siap dibina, manakala bakinya dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Pembiayaannya sebagai langkah menggalakkan amalan teknologi hijau. Pendapatan purata isi rumah di Malaysia pada 2022 meningkat 2.4% setahun kepada RM8,479. Ia berbanding RM7,101 yang dicatatkan pada tahun 2019. Demikian menurut laporan survei pendapatan isu rumah dan perbelanjaan isu rumah 2022. Ketua Perangkawan berkata laporan itu menunjukkan pendapatan isi rumah menengah meningkat bersederhana 2.5% setahun pada 2022 kepada RM6,338 berbanding RM5,873 pada 2019. Menjelang hari penamaan calon esok, 36 pusat penamaan calon dibuka untuk 8 parlimen di Negeri Sembilan. Ia melibatkan 6 di Seremban, 5 di Kuala Pilah dan Rasah, 4 di Jelebu, Jempol, Rembau, manakala 3 lagi di Port Dickson dan Tampin. Simulasi dilakukan seawal pukul 8.30 pagi tadi bagi melancarkan proses. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan meminta penyokong parti komponen supaya mematuhi peraturan pihak berkuasa semasa proses penamaan calon. Beliau tidak menolak kemungkinan provokasi berlaku, namun ia perkara biasa dalam pilihan raya. Justru, semua pihak diminta sentiasa tenang. Lebih 2,000 anggota dan pegawai polis ditugaskan di Terengganu sempena hari penamaan calon esok. Petugas ditempatkan di beberapa lokasi strategik bagi memastikan proses di 32 pusat penamaan calon berjalan lancar. Ops cantas juga dilancarkan untuk memantau aktiviti berkempen. Jualan borang pencalonan bagi kerusi N01 air hangat dan N02 kuah pada PRU DUN ke-15 luar biasa. Sebanyak 16 borang pencalonan bagi DUN N01 air hangat dan N02 kuah terjual setakat 12 tengah hari tadi. Menurut Pegawai Daerah Langkawi, daripada jumlah itu, 7 set borang dibeli oleh calon atau individu untuk bertanding di kerusi air hangat, manakala 9 lagi bagi DUN kuah. Di Selangor, 56 kerusi DUN jadi rebutan dengan 3 daripadanya digombak. Untuk mengetahui persiapan akhir menjelang hari penamaan calon PRU DUN ke-15 di negeri itu, kita bersama Nurhela Razali. Kurang 24 jam saja lagi, gelanggang PRU DUN ke-15 bakal membuka puncaknya. Persiapan urusan penamaan calon di Dewan SMK Sungai Pusu Gombak bagi PRU DUN ke-15 dapat saya gambarkan telah lengkap. Dewan SMK Sungai Pusu Gombak ini merupakan pusat penamaan calon bagi N16, N17 dan N18.
Bagi pilihan raya di Don Gombak ini, 3 pusat penjumlahan rasmi undi iaitu N16 Sungai Tua di Dewan Haji Wan Mahmud, N17 Gombak Setia di Dewan SMK Sungai Pusu dan N18 Hulu Kelang di Dewan MPAJ AU2 Keramat. Difahamkan N16 Sungai Tua jumlah pengundi yang direkodkan adalah seramai 49,055 orang, N18 Hulu Kelang 71,702 orang pengundi, manakala jumlah pengundi teramai adalah di N17 Gombak Setia yang mencecah 88,480 pengundi. Tinjauan saya seawal 6 petang tadi, segala persiapan awal dari segi susun atur fasiliti serta laluan khusus bagi serahan dokumentasi telah pun sempurna termasuk untuk calon serta penyokong. Dan apa yang dapat saya saksikan, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah memastikan segala persiapan untuk proses penamaan calon esok berjalan lancar. Pelbagai notis juga dapat kita lihat telah ditampal di setiap sudut dewan sebagai rujukan orang ramai dan penyokong parti politik yang hadir esok. Dapat juga lihat kemah dan kerusi bagi kegunaan orang ramai wakil parti politik selain ruangan untuk petugas media turut disediakan. Dan kami dimaklumkan persiapan daripada pihak SPR kali ini cukup rapi yang juga turut dibantu oleh anggota keselamatan daripada PDRM demi memastikan kelancaran proses penamaan calon pada esok hari. Sedikit info yang dapat saya kongsikan, penyandang kerusi N16 Sungai Tua yang juga Menteri Besar Selangor Datuk Amiruddin Syahari akan mempertahankan kerusi yang dimenanginya pada PRU lalu. Don N18 Hulu Kelang pula meletakkan calon PKR Juwairia Zulkifli, manakala N17 Gombak Setia mempertaruhkan Megat Zulkarnain Omadin dari Barisan Nasional. Untuk makluman juga, Polis Kuala Lumpur telah mengeluarkan notis penutupan jalan di beberapa lokasi seawal pukul 7 pagi sehingga proses penamaan calon esok selesai. Sehubungan itu, beberapa lencongan akan diaktifkan dan para pengguna jalan raya disaran merancang perjalanan terutama pada 11 pagi di kawasan sekitar Dewan, termasuk di sekitar Sungai Pusu, lokasi penamaan calon N17 Gombak Setia ini. Difahamkan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan berada di penamaan calon Gombak pada 8.30 pagi esok. Demikian perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan dari Dewan SMK Sungai Pusu, Gombak yang sahih di RTM. Terima kasih, Ella. Kita beralih ke perkembangan ini. 2 warga emas maut selepas kenderaan dinaiki bertembung dengan sebuah bas di Manjung Perak awal pagi tadi. Menurut bomba, kedua-dua mangsa tersepit dalam kenderaan. Mangsa berusia 68 dan 79 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 12 penumpang bas dan pemandu sebuah lagi kereta yang turut terlibat insiden tidak mengalami kecederaan. Seorang tukang cuci yang dipercayai jatuh tingkat 29 sebuah bangunan di Bandar Utama pada Khamis maut dalam keadaan meringkan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya berkata pasukan anggota Balai Polis Damansara telah ke lokasi selepas menerima panggilan pada pukul 3.05 petang. Pemeriksaan mendapati mayat lelaki warga asing berusia 43 tahun terbaring di tepi bangunan dalam keadaan kepala terputus daripada badan. 2 pengurus dan seorang pengarah syarikat didenda lebih RM607,000 atas 2 pertuduhan membekal barangan palsu. Ia melibatkan lebih 4,000 unit kasut dan selipar berjenama. Kesalahan dilakukan di hala perusahaan Keledang Utara 4, kawasan perindustrian Mengelembu, Perak 4 tahun lepas. Mahkamah benarkan jaminan RM15,000 terhadap kesemua tertuduh. Saranan penggunaan pesawat tanpa pemandu UAV bagi memperhebat kawalan keselamatan di S-Zone disambut baik oleh polis. Bagaimanapun, penggunaannya tertakluk kepada keputusan Kerajaan Persekutuan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraan Awam, PDRM komited memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi. Ini termasuk AI dan drone dalam usaha mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Program jualan agro madani akan diperluas ke kem tentera di seluruh negara. Menteri Pertahanan berkata ia bagi membantu keluarga ATM membeli barangan dengan harga berpatutan. Program itu juga akan dipertimbangkan untuk dilaksana secara bulanan. 11,416 individu berjaya dapat pekerjaan meneruskan portal My Future Jobs tahun lalu. Menteri Sumber Manusia berkata inisiatif itu akan diteruskan. Ia mengambil kira manfaatnya dalam membantu menyediakan pekerjaan berkualiti selain kurangkan kadar pengangguran. KKD akan pastikan RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya pada sidang Mac depan.
Timbalan Menteri berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat yang dipengerusikan Menteri semalam. Ia komitmen KKD untuk pastikan kebajikan pengamal media terjaga serta informasi yang diterima masyarakat lebih sahih sekaligus memelihara keharmonian negara. Satu tapak baharu telah dikenal pasti bagi pembinaan lapangan terbang bertaraf antarabangsa baharu di Perak. Exco berkaitan memaklumkan lokasi tersebut berhampiran Velcra Nasaruddin di Bota. Ia terletak kira-kira 40 km dari tapak cadangan asal di Seri Iskandar. Projek perumahan mampu milik disediakan kepada keluarga mahupun individu demi meningkatkan kualiti hidup rakyat di Selangor. Menteri Besar Selangor berkata kerajaan negeri tidak berbelah bahagi dalam menyediakan rumah berkualiti, selesa dan lengkap dengan kemudahan demi kesejahteraan penduduk. Aplikasi kewangan terbaru lulus diperkenal bertujuan memudah cara urusan permohonan pembiayaan kewangan. Ia bakal dilancarkan sepenuhnya November depan. Aplikasi tersebut membolehkan pengguna mendapat akses pembiayaan daripada 26 bank termasuk bank digital, koperasi kredit serta syarikat pinjaman lain. Aplikasi berkenaan sasarkan nilai transaksi pinjaman diluluskan berjumlah 10 juta ringgit untuk tahun pertama operasinya. Hong Kong bekerjasama dengan Malaysia membangunkan hub ekonomi di selatan Johor berhampiran sempadan Singapura. Satu MOU dimeterai antara MRT Corp dan MTR Corp Hong Kong untuk membangunkan kawasan seluas 6 ekar di Bukit Cagar. Ini merupakan kali pertama MRT melaksanakan projek hartanah berskala besar bernilai 3 bilion ringgit di Bukit Cagar. Ia juga sebahagian tapak pembinaan RTS Johor Bahru, Singapura. Dasar gaji progresif akan dibentang kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada 7 Ogos ini. Menurut Menteri Ekonomi, proses libat urus dan perbincangan antara kementerian, majikan dan pekerja sudah berada di peringkat akhir. Dasar tersebut yang mengambil kira keadaan gaji dan kedudukan pendapatan rakyat diyakini mendapat reaksi positif majikan dan pekerja. Kementerian Ekonomi sedang mempertimbang untuk memperluas program inisiatif operator perkhidmatan Ihsan kepada industri perkhidmatan penjagaan berbanding industri pembersihan. Menteri berkata ia memandangkan perkhidmatan penjagaan lebih mendapat permintaan dalam kalangan pemain industri. Manakala kebanyakan pemain industri pula telah memiliki pekerja pembersihannya sendiri. Isu-isu membabitkan rakyat antara cabaran yang perlu diatasi dalam menjayakan inisiatif ekonomi madani. Pakar ekonomi berkata, paling utama selesaikan isu kos sara hidup yang tinggi termasuk kadar kenaikan pendapatan yang tidak setara. Antara lain, naratif dan rangka kerja ekonomi madani mencakupi usaha untuk selesaikan pelbagai isu. Tidak terkecuali penyertaan tenaga buruh wanita yang rendah berbanding lelaki. Sekurang-kurangnya 23 maut apabila sebuah bot penumpang karam di Tasik Laguna berdekatan ibu negara Filipina. 6 lagi masih hilang. Kejadian berlaku pada waktu tengah hari beberapa jam selepas taufan Daksuri memadai utara negara itu. Taufan Daksuri yang melanda Pulau Kinmen, Taiwan menyebabkan beribu-ribu rumah terputus bekalan elektrik. Semua perniagaan diarah ditutup. Lebih 300 penerbangan domestik dan antarabangsa digantung perjalanan. Perkhidmatan kereta api antara selatan dan timur Taiwan juga dihentikan. Taufan Daksuri dikategorikan sebagai tahap taufan kedua terkuat yang berlaku. Di selatan Brazil, 8 terbunuh dan 12 cedera dalam letupan gudang bijirin di sebuah syarikat pertanian. Letupan berlaku di bandar kecil Palotina, kira-kira 600 km dari ibu negeri Curitiba. Punca letupan masih dalam siasatan. Anggota penyelamat meneruskan operasi mencari mangsa yang hilang. Jurucakap syarikat berkata, 7 daripada mereka yang maut ialah pekerja asing, kebanyakannya warga Haiti dan seorang warga Brazil. 5 maut dalam kebakaran hutan yang terus marak di seluruh Greece. Sejak Rabu, lebih ramai penduduk diarah berpindah.
Sebahagiannya berpindah menggunakan bot laju persendirian menuju ke bandar pelabuhan Volos. Perdana Menteri berkata Greece perlu mengambil lebih banyak langkah untuk membendung kesan perubahan iklim ketika kebakaran hutan terus melanda di bahagian tengah negara itu. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Melissa Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.